Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Senaskah Al-Quran yang ditulis tangan dengan kemas lebih 200 tahun dahulu menjadi kebanggaan umat Islam Cape Town, Afrika Selatan. Mereka menjaganya dengan rapi di sebuah masjid di daerah Bo-Kaap, Cape Town. Quran itu telah ditulis sendiri dari memori oleh seorang imam berasal dari Indonesia yang telah dihalau oleh penjajah Belanda. Quran itu ditemui oleh seorang pembina rumah di dalam beg kertas di loteng masjid awal sewaktu mereka mengubah suai masjid itu pada pertengahan tahun 80-an. Penyelidik percaya bahawa Imam Abdullah ibn Qadi Abdus Salam atau lebih dikenali sebagai Tuan Guru telah menulis semula Al-Quran itu dari daya ingatannya pada satu ketika selepas dia dihalau ke Cape Town sebagai tahanan politik. Beliau berasal dari Pulau Tidore di Indonesia pada tahun 1780 sebagai hukuman kerana menyertai gerakan penentangan terhadap penjajah Belanda. Quran yang tidak berikat ini terdiri daripada muka surat yang longgar dan tidak bernombor, berada dalam keadaan yang sangat baik, kecuali beberapa muka surat pertama yang koyak di bahagian tepi. Dakwat hitam dan merah yang digunakan untuk tulisan kaligrafi masih dalam keadaan yang sangat baik. Cabaran besar bagi masyarakat Islam Cape Town dalam usaha mereka untuk memelihara artifak paling berharga ini adalah untuk memastikan semua halaman yang mengandungi lebih daripada 6,000 ayat Al-Quran diletakkan dalam urutan yang betul. Tugas ini telah digalas oleh Allahyarham Maulana Taha Karam yang merupakan Ketua Perundangan Majlis Kehakiman Muslim yang berpangkalan di Cape Town bersama beberapa ulama dan hafiz Al-Quran tempatan. Keseluruhan proses yang diakhiri dengan mengikat halaman-halamannya mengambil masa 3 tahun untuk diselesaikan. Sejak itu, Quran bersejarah ini telah dipamerkan di masjid awal yang telah ditubuhkan oleh Tuan Guru sendiri pada tahun 1794 sebagai masjid pertama di Afrika Selatan. Penulis biografi Tuan Guru, Shafiq Morton, percaya bahawa kemungkinan besar Tuan Guru mula menulis semasa beliau ditahan di Pulau Robben, di mana ikon anti-apartheid, Nelson Mandela, juga dipenjarakan dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Menurut Encik Morton juga, Tuan Guru telah dipenjarakan di Pulau Robben 2 kali. Pertama dari tahun 1780 hingga 1781 ketika dia berusia 69 tahun dan sekali lagi antara 1786 dan 1791. Saya percaya salah satu sebab dia menulis Al-Quran adalah untuk menaikkan semangat hamba-hamba di sekelilingnya. Dia menyedari bahawa jika dia menulis satu naskah Al-Quran, dia boleh mendidik umatnya daripadanya dan mengajar mereka maruah pada masa yang sama. Sheikh Owaisi, seorang pensyarah sejarah Islam Afrika Selatan, percaya bahawa Tuan Guru didorong oleh keperluan untuk memelihara Islam di kalangan tawanan dan hamba Islam di tanah jajahan Belanda. Salah satu kisah yang menarik tentang sejarah umat Islam di Cape Town ialah kisah ulama yang bernama Imam Abdullah ibn Qadi Abdus Salam, juga dikenali sebagai Tuan Guru. Beliau telah dibuang negara ke Cape Town pada abad ke-18 akibat kekecewaan syarikat Dutch East Indies terhadap Sultan Jalaluddin dari Tidore yang berpakat dengan Inggeris. Tuan Guru dikatakan seorang putera raja dari Tidore di Kepulauan Trimate. Semasa dipenjarakan di Pulau Robben, Imam Abdullah menulis sebuah buku mengenai fiqh Islam dan beberapa naskah Al-Quran dari ingatannya. Karya tulisan tangan beliau mengenai perundangan Islam menjadi karya rujukan Muslim Cape Town pada abad ke-19. Selepas dia dibebaskan daripada 12 tahun penjara, Tuan Guru menjadikan Bo-Kaap sebagai rumahnya, di mana dia tinggal di Jalan Dop. Di sini, dia menyedari keperluan untuk menubuhkan madrasah. Justru itu, Madrasah Jalan Dop dibuka pada tahun 1793. Profesor Lafan yang berada di Universiti Stellenbosch atas geran penyelidikan berkata, orang di sekeliling Tuan Guru hampir sama pentingnya dengan imam itu sendiri. Jelas beliau, rekod Belanda tidak sejelas yang kita mahu, tetapi seperti yang berlaku pada tahun 1780,
Tuan Guru dijatuhkan hukuman di Batavia dan dihalau ke Cape Town bersama 3 lelaki lain. Seorang setiausaha berpangkat tinggi, Noro Iman, Qadi Abdul Rauf dan seorang jurutulis mahkamah, Badruddin. Pada tahun 1786, terdapat pemindahan terpaksa dari tanah besar Cape Town dan Tuan Guru dihantar pulang ke Pulau Robben. Ini telah membuat Tuan Guru rasa kecewa. Menurut Profesor Lafan lagi, sebelum dihalau secara paksa, Tuan Guru menulis namanya sebagai Abdullah Tidore. Tetapi selepas 1786, dia membahasakan dirinya sebagai Imam Al-Madlum, iaitu pemimpin yang ditindas, Ibn Al-Qadi, iaitu anak seorang hakim, mencerminkan kekecewaannya dengan kelakuan Belanda terhadap orang Islam dari Indonesia. Tuan Guru juga telah menulis buku teks bahasa Arab setebal 613 buku surat bertajuk Ma'rifat wal Iman wal Islam atau Pengetahuan Akidah dan Agama Islam dari ingatan. Buku ini menjadi panduan asas kepada akidah Islam zaman itu dan telah digunakan selama 100 tahun lebih untuk pengajian agama umat Islam Cape Town. Penjajah Belanda tidak menyedari bahawa dengan menghalau Tuan Guru ke Afrika Selatan, mereka secara tidak sengaja telah mengasaskan penyebaran Islam di kawasan itu, di mana umat Islam kini membentuk kira-kira 5% daripada 4.6 juta penduduk Cape Town. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami juga yang memeliharanya.